Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amal Zarif bin alias Nomemetri 2021652952. Saya akan membentangkan pengenalan tajuk tugasan kumpulan kami, iaitu penerapan falsafah dalam pendidikan Islam dalam kalangan mahasiswa Muslim. Ilmu pendidikan Islam merupakan ilmu yang wajib diketahui bagi semua umat Islam dan perlu diperhatikan dalam kehidupan seharian. Penekanan terhadap ilmu jelas terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dari situ kita boleh dapati bahawa ilmu pendidikan Islam adalah berdasarkan Al-Quran dan Hadis sebagai panduan hidup. Pendidikan Islam adalah salah satu proses penyampaian ilmu. Proses itu juga perlulah dilakukan secara berterusan agar dapat dijiwai, diingati, diamalkan dalam kehidupan harian dan menjadi contoh teladan dalam penghayatan cara hidup Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan Islam juga adalah salah satu usaha berterusan yang bersepadu dalam menyampaikan ilmu bagi membentuk diri, perangan individu, membina kemahiran diri dan menjadi contoh teladan dalam penghayatan cara hidup Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ia dapat meningkatkan potensi diri dari sudut spiritual, fizikal, intelek, emosi dan sosial agar menjadi manusia yang bertanggungjawab terhadap pencipta manusia dan persekitaran alam ke arah mencapai kebahagiaan di dunia dan di kesejahteraan abadi di akhirat. Falsafah merupakan komponen yang penting dan utama dalam bidang pendidikan untuk membentuk sikap pelajar atau mahasiswa. Hal ini kerana sikap yang ingin dibentuk adalah bergantung kepada falsafah yang digariskan melalui pendidikan, terutama pendidikan Islam. Melalui falsafah pendidikan Islam ini, Kementerian Pendidikan Malaysia menekankan pendidikan Islam sepanjang hayat dengan meletakkan matlamat khusus dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk melahirkan pelajar yang berilmu, beriman, berakhlak mulia dan berpegang teguh terhadap agama. Oleh yang demikian, guru bertanggungjawab untuk memilih dan menentukan cara untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada pelajar secara efektif. Fokus terhadap falsafah pendidikan Islam juga bermatlamatkan proses pembinaan individu masyarakat secara holistik dengan menghayati cara hidup Islam dan yang berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum. Nama saya Nur Afzalina binti Rahimah yang akan membentangkan isi pertama, iaitu cabaran penerapan falsafah pendidikan Islam melalui media sosial dan pendidikan digital. Pendidikan digital ialah proses mengintegrasikan teknologi digital dalam pendidikan untuk mencapai maklumat guru dalam proses pembelajaran dan pemudahcaraan. Pelan pembangunan yang disediakan mentakdirkan strategi pengajaran berpusatkan pelajar berbanding strategi tradisional atau berpusatkan guru, khususnya dalam pengajaran pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang sebenar menjaga tradisi iklim pembelajaran Islam dengan pelbagai pendekatan dan mengeluarkan secara holistik tentang pengajaran pendidikan Islam yang melibatkan 5 hukum utama, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram, supaya tidak timbul kesalahan penafsiran dalam kalangan pelajar. Cabaran dalam menerapkan falsafah pendidikan Islam dalam kalangan mahasiswa Islam yang paling utama adalah penyebaran berita palsu. Ia menyebabkan ilmu-ilmu agama yang disebarkan tidak sahih dan akan menyebabkan kekeliruan dalam kalangan orang Islam. Berita palsu yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab akan memutarbelitkan fakta, maka falsafah pendidikan Islam yang benar tidak dapat diterapkan dalam pemikiran mahasiswa Muslim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka jauhilah kalian akan kotoran berhala dan jauhilah kalian ucapan yang dusta. Surah Al-Hajj ayat 30. Sudah terang bersuluh dalam Al-Quran yang melarang kita daripada berbohong kerana ia adalah satu perbuatan yang terkutuk. Individu yang berbohong dengan menyebarkan berita palsu perlu muhasabah diri sendiri supaya selalu bersikap jujur. Adalah lebih afdal untuk mendiamkan diri jika tiada apa yang penting untuk diperkatakan, hanya jika kita mempunyai maklumat yang benar dan sahih daripada sumber yang boleh dipercayai, maka digalakkan untuk kita berkongsi ilmu dengan sesiapa sahaja. Selain daripada itu adalah jenayah cyber. Merobekkan lagi keadaan apabila akhlak dan moral mahasiswa Muslim tidak berlandaskan Islam. Jenayah cyber yang sering terjadi dalam kalangan pelajar adalah buli cyber. Keburukan buli cyber ini lebih mempengaruhi mangsa buli cyber, di mana mangsa akan mengalami kemurungan, selalu merasa sedih dan akan hilang semangat untuk hidup.
Pengguna digital media seharusnya mempamerkan adab dan etika dalam berinteraksi melalui platform cyber untuk mencipta ekosistem digital yang lebih harmoni dan selamat. Kita perlu mewujudkan masyarakat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah supaya ketika menggunakan media sosial dan internet, kita mempunyai moral yang luhur. Agama Islam mengharamkan perkara-perkara yang boleh mencalarkan dan merosakkan maruah seseorang. Maka dengan mengamalkan ajaran Islam, sebetulnya kita dapat mengelakkan daripada berbuat buruk kepada seseorang seperti free cyber, menggoda maklumat orang lain dan lain-lain lagi. Di samping itu, penggunaan internet juga membuka kepada dunia tanpa batasan, di mana semua penggunanya boleh melayari segala hal di dunia hanya di hujung jari. Penggunanya mungkin akan menyalahgunakan media sosial dan internet sehingga terpesong jauh daripada falsafah pendidikan Islam. Mahasiswa Muslim boleh terpengaruh dengan konten-konten yang melalaikan dan memudaratkan seperti pornografi, permainan judi atas talian dan bermacam lagi. Hal ini boleh merosakkan pemikiran anak-anak muda zaman sekarang, terutamanya dalam kalangan mahasiswa Muslim. Jatuhan akhlak para mahasiswa Muslim sangatlah membimbangkan. Untuk menyelesaikan masalah keruntuhan akhlak para mahasiswa Muslim, kita perlulah sentiasa memberi amaran bahayanya pornografi dan permainan judi atas talian dan hukumnya dalam Islam. Mahasiswa Muslim hendaklah berfikir secara rasional atas segala tindak tanduk kelakuan mereka. Sebelum melakukan sesuatu, tentukan dahulu baik dan buruk perkara tersebut supaya ia tidak memberi kesan yang buruk pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farahana binti Halizat dan akan menyambung isi cabaran yang seterusnya. Baiklah, kita pergi kepada kata dasar pemikiran iaitu fikir. Apakah yang dimaksudkan dengan fikir itu sendiri sebenarnya? Okey, definisi fikir daripada Kamus Dewan edisi keempat ialah ingatan atau akal. Ini bermaksud keupayaan seseorang untuk mencari cara penyelesaian masalah dengan menggunakan daya ingatan atau imajinasi dalam mendapatkan atau menghasilkan pelbagai pendekatan solusi yang luar biasa. Pemikiran seseorang mempengaruhi dari segi aspek pembacaan seseorang kerana apabila seseorang itu banyak pendedahan tentang ilmu, maka ilmu itu akan diaplikasikan di dalam kehidupan seharian seseorang itu. Baiklah, seterusnya saya akan memberitahu serba sedikit tentang analisa cabaran pemikiran falsafah dalam pendidikan Islam kepada mahasiswa Muslim. Analisa yang pertama ialah kemalasan dalam memikirkan tentang solusi terhadap masalah dalam kalangan mahasiswa Muslim itu sendiri. Analisa yang kedua, tidak mahu menonjolkan diri dalam setiap soalan yang dilontarkan melalui guru atau pensyarah. Dan analisa yang terakhir iaitu yang ketiga ialah pemikiran yang terlalu sempit sehingga akan takut untuk melakukan kesalahan. Bagi analisa yang pertama, kemalasan dalam memikirkan tentang solusi terhadap masalah dalam kalangan mahasiswa Muslim itu sendiri. Ini kerana mahasiswa Muslim lebih banyak bertindak terburu-buru dalam menyelesaikan masalah dan menyebabkan hasil yang diberikan kurang bernas untuk dibentangkan kepada pihak umum. Tambahan pula, mereka lebih memilih untuk menyelesaikan dengan cepat tanpa sebarang perbincangan oleh pihak lain. Oleh itu, pemikiran dalam falsafah memerlukan tentang pemikiran tahap tinggi dan pencarian yang mendalam supaya idea tersebut tidak dapat disangkal. Penerangan bagi analisa yang kedua ialah tidak mahu menonjolkan diri dalam setiap soalan yang dilontarkan oleh guru atau pensyarah. Hal ini dikatakan demikian kerana takut akan jawapan yang diberikan kurang tepat atau salah dan akan dijadikan bahan ketawa oleh rakan sekelas. Oleh itu, mahasiswa lebih memilih untuk mendiamkan diri tanpa ada sebarang cadangan ataupun pendapat daripada mereka itu sendiri. Akhir sekali, penerangan bagi analisa yang terakhir ialah pemikiran yang terlalu sempit sehingga akan takut untuk melakukan kesalahan. Apabila kesalahan yang dilakukan atau dibuat mendapat tentangan yang hebat daripada pihak lain, maka perjuangan dalam memperbetulkan kesalahan tersebut akan terkubur. Oleh itu, perkataan mudah putus asa atau malu atas kesalahan yang dilakukan akan menguasai diri setiap mahasiswa.
Justifikasinya, mereka akan takut untuk mencuba perkara yang baru dan akan memerangkap diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Hamzah bin Wahab ingin menjelaskan isu seterusnya. Pergaulan bebas merupakan satu aktiviti yang membahayakan diri sendiri dan orang sekeliling. Pergaulan bebas ini juga akan memberi kesan terhadap generasi akan datang dengan terikutnya budaya yang tidak baik diamalkan. Ibu bapa merupakan pihak yang memainkan peranan penting dalam membentras pergaulan bebas ini berdosa sehingga generasi anak cucu kita. Ibu bapa perlu mengambil berat tentang aktiviti yang dilakukan oleh anak mereka semasa di luar kawalan mereka seperti ketika keluar rumah. Sekali-sekala, ibu bapa perlu perhatikan tingkah laku anak-anak dan memastikan mereka memilih kawan yang tepat. Memilih kawan merupakan salah satu perkara utama dalam memastikan diri tidak terlibat dalam aktiviti pergaulan bebas kerana pengaruh rakan sebaya merupakan punca utama remaja kini terlibat dalam masalah tersebut. Memilih rakan dari segi akhlaknya memberi kebaikan terhadap individu supaya dapat membimbing kita dengan baik dan sering mengingatkan kita tentang kebaikan dan keburukan sesuatu perkara yang kita lakukan. Selain itu, penerapan dan pengukuhan nilai-nilai murni Islam dalam jati diri umat Islam merupakan ubat dalam penyembuhan penyakit hipnotisme dalam diri individu. Hal ini merupakan perkara penting dalam diri remaja kini supaya memiliki iman yang teguh dan menghindari masalah atau budaya hipnotisme ini dalam diri masyarakat. Pegangan umat Islam tentang ajaran nilai-nilai Islam yang perlu dikekalkan dalam diri perlulah kuat dan mantap. Gerakan dakwah perlulah dipertingkatkan lagi cara penyampaian untuk memudahkan orang ramai pihak akan menerima dakwah itu dengan baik. Mereka juga perlu mengubah cara penyampaian dakwah mengikut cara penerimaan masyarakat supaya mereka dapat menerima dengan hati yang terbuka. Fashion juga merupakan perkara yang mudah remaja kini terpengaruh. Kemodenan fashion dalam fashion ini merupakan satu budaya yang mudah diikuti oleh masyarakat, iaitu satu budaya yang digabungkan dengan seni, muzik popular dan budaya jalanan. Industri perfilman negara perlu membuat penapisan filem barat supaya tidak ada unsur-unsur yang tidak baik boleh diikuti oleh masyarakat. Filem-filem barat yang banyak mempamerkan etika yang kurang sopan bagi umat Islam. Berdasarkan filem ini merupakan salah satu sebab utama mudah terikut dengan budaya pemakaian yang kurang sopan. Agama Islam itu sendiri mempunyai batas-batas berpakaian dan jika dilanggar pastinya menjadi satu dosa bagi remaja yang mengamalkannya. Di samping itu, LGBT merupakan salah satu masalah apabila sampai kepada bahagian pendakwaan. Pendakwaan yang dijalankan sering gagal akibat daripada terlalu banyak kelompokan ketika generasi dijalankan. Gerakan LGBT pada zaman kini sering disebarkan melalui media sosial kerana merupakan salah satu medium yang mudah dipengaruhi kepada remaja. Tindakan menyekat segala kegiatan aktiviti ini unsur-unsur LGBT atau mempromosikan LGBT perlu dilaksanakan secara menyeluruh. Pihak berkuasa yang terlibat diberikan kuasa untuk melakukan tindakan seperti sekatan terhadap individu yang mempromosikan yang berunsurkan LGBT. Tindakan yang berat perlu dikenakan terhadap individu yang tertangkap supaya memberi peringatan kepada remaja yang terlibat. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil bin Syafi'i dari RSA 243 2A. Topik seterusnya adalah cabaran dalam mengutamakan tujuan dan matlamat tentang pendidikan Islam kepada mahasiswa. Antara cabaran dalam merealisasikan impian ini adalah jika kita lihat banyakkan pelajar Islam pada masa kini walaupun telah didedahkan dengan ajaran Islam pada peringkat pengajian sekolah, penghayatan mereka masih kurang dititik beratkan. Oleh itu, berbagai gejala sosial yang melibatkan remaja Islam telah dipaparkan di media massa pada setiap hari. Perkara ini yang sama didapati berlaku dalam kalangan mahasiswa, dengan sebahagian dari mereka mula meminggirkan nilai-nilai agama dalam kehidupan mereka semasa di kampus.
Sebagai contoh, mereka menjadikan kawasan-kawasan di sekitar kampus sebagai kawasan untuk berdua-duaan pasangan kekasih. Selain pada kes-kes penyalahgunaan dadah dalam kalangan mahasiswa, menceroboh dan mencuri serta menipu dan meniru dalam peperiksaan. Berdasarkan realiti yang berlaku sekarang, mahasiswa mempamerkan bahawa mereka tidak mengamalkan teori-teori yang diajarkan dalam pendidikan Islam dalam kehidupan seharian mereka. Ini menyebabkan kepribadian mereka menjadi semakin rapuh dan memusingkan. Oleh itu, gejala-gejala sosial dan masalah dalam kalangan mahasiswa seperti yang disebut tadi boleh diatasi jika mereka diajar dan diterapkan untuk menghayati ajaran Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sebagai satu cara hidup mereka. Oleh itu, kelemahan dalam menerapkan falsafah pendidikan Islam dan permasalahan seperti yang disebut tadi boleh diatasi dengan mendedahkan mereka kepada ajaran-ajaran daripada dalam Al-Quran seperti faktor keimanan kepada akidah, ibadah dan akhlak-akhlak Islamiah seperti mana yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada kita. Rasulullah SAW pernah menjelaskan 3 perkara tersebut secara terperinci dan sewajarnya kita semua terus mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu ini. Oleh yang demikian, pihak institusi pendidikan secara khususnya boleh memanifestasikan fikiran melalui penganjuran program-program kerohanian. Contohnya di sekitar kolej atau di fakulti-fakulti. Dengan adanya penghayatan dan pengamalan sepenuhnya ilmu-ilmu ini, ianya dapat menjamin kepribadian mahasiswa Muslim menjadi lebih utuh dalam mempraktikkan nilai agama dalam kehidupan seharian. Selain itu, antara inisiatif lain yang boleh dilakukan bagi membendung gejala-gejala ini dalam kalangan mahasiswa adalah dengan melakukan melalui dialog ataupun sebuah soal jawab di antara para pendidik dengan mahasiswa. Langkah ini dapat dilaksanakan bagi mengeratkan antara para pendidik dengan mahasiswa. Inisiatif berdialog dalam menyelesaikan satu masalah ini pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam usaha ketika menyampaikan dakwah kepada orang muda. Pengindah pernah menggunakan kaedah ini dengan untuk berbincang dalam sekumpulan remaja bagi menyampaikan dakwahnya bagi membangkitkan kecerdasan dan menggalakkan para remaja untuk berfikir. Oleh yang demikian, kaedah ini terbukti masih relevan dengan kehendak zaman. Maka para pendidik hendaklah mengambil manfaat daripada sirah Nabi kita dengan mempraktikkan cara ini dalam kalangan mahasiswa untuk menerapkan falsafah pendidikan Islam terhadap mereka. Dialog dan perbincangan yang dilaksanakan oleh para pendidik bersama mahasiswa dapat menarik minat dan mendorong mahasiswa menyalurkan buah fikiran dan pandangan secara berkesan. Keberkesanan para pendidik mewujudkan pengajaran dan proses pembelajaran yang menarik terhadap mahasiswa dapat mewujudkan suasana mesra kasih sayang di antara para pendidik dan menyebabkan para mahasiswa tidak berasa terpinggir. Oleh itu, penerapan dan pemahaman pendidikan falsafah Islam akan dapat diteladani dan diamalkan oleh para mahasiswa dalam kehidupan seharian mereka secara efisien. Kesimpulannya, penerapan falsafah pendidikan Islam dalam mahasiswa Muslim banyak membantu dari segi kesedaran dan pengetahuan yang sebenar tentang pendidikan Islam. Hal ini dikatakan kerana sosial dan akhlak mampu menjadi tonggak utama dalam setiap perubahan yang kita ingini. Menjadi seorang yang berilmu sahaja tidak cukup untuk menghidupkan keharmonian. Menjadi seorang yang mempunyai ilmu dan akhlak dan mampu mengharmonikan suasana supaya kehidupan tidak kucak-kacir. Kehidupan yang aman mampu membawa ketenangan dalam setiap individu mahasiswa. Penerapan falsafah pendidikan Islam ini diharap dapat memperkasakan jiwa model insan Islam dengan menjadikan model insan tersebut benar-benar mempunyai satu asas yang kukuh seperti komuniti awal Islam yang begitu kukuh apabila Rasulullah menerapkan unsur akidah sebagai tunjang kepada kekuatan serta kecermelangan komuniti tersebut. Pendidikan dilihat sebagai mekanisme utama dan paling berkesan untuk membentuk kewibawaan modal insan yang berkualiti dan cemerlang di Malaysia khususnya.
dan seluruh dunia amnya. Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan bahawa wujud pelbagai halangan dan cabaran dalam melaksanakan misi penerapan falsafah pendidikan Islam kepada kalangan mahasiswa Muslim. Halangan dari hiburan yang melalaikan, di samping kesibukan seseorang pelajar itu yang mana seharusnya tidak menjadi penghalang mengabdikan diri terhadap ajaran Islam. Terutamanya mesti diberikan perhatian yang serius. Tuntasnya, tindakan bersepadu perlu dirangka bagi memantapkan dan memperbaiki peribadi mahasiswa Muslim untuk meningkatkan lagi kefahaman para pelajar mengenai Islam dalam usaha melahirkan graduan Muslim yang cemerlang sasiahnya dan tinggi keintelektualannya.